Satu. Dan yang kedua, ini paling penting, saudara. Mereka yang sudi bersedia untuk menaja kerana sudah dijengah mimpi ngeri. Mereka sudah berhadapan dengan mimpi ngeri yang mengakibatkan diri mereka menjadi anggota kluster mahkamah. Mungkin juga mereka akan terpasung di belakang jeruji besi, berada di penjara akibat daripada tindakan perlakuan kebejatan yang mereka lakukan sepanjang berada di anjung kuasa dahulu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak peduli. Kerajaan pimpinannya berkali-kali belum mengingatkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah diberi kebebasan untuk menyelongkar, untuk menyiasat siapa sahaja yang melakukan kebejatan dalam segmen rasuah. Itu bab satu. Bagaimana yang ketiganya, saya katakan saudara, apabila jika ini berlaku, besar kemungkinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah akan membekukan aset-aset dan harta-harta milik mereka, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Harta-harta bukan Syed Siddiq Sagaraga, Ismit Ulam Raja, harta-harta Ulam Raja di Turkistan, di Kazakhstan, negeri syaitan, semua akan dibekukan. Ini yang merupakan mimpi ngeri kepada mereka apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dan anggota pimpinannya, kerajaan perpaduan ini akan menyelongkar satu demi satu insiden ataupun skandal dalam Pandora Paper. Ini yang membuatkan mereka takut, saudara. Sebab itu usaha dilakukan kerana mereka merasakan selagi Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Seri Perdana, keadaan mereka tidak selamat. Ini keadaannya, saudara. Saya melihat. Sebab itu mereka yang saya dapat ada nama-nama yang bertemu dengan pimpinan tertentu daripada parti PBM, kononnya mantan ahli daripada keadilan. Mantan, dia bukan ahli keadilan pun. Mungkin juga ada juga daripada parti PAS. Katanya ada pertemuan diadakan dan mereka membincangkan untuk menarik sokongan terhadap pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan barisan kabinetnya, tentulah Datuk Seri Hamidi. Sebab hari ini untuk mereka menarik sokongan daripada warga UMNO tidak mampu. Kerana selagi UMNO ini dipimpin oleh Datuk Seri Hamidi, keadaan ini tidak akan berlaku. Sebab itu mesti ada kuasa dari luar yang digunakan kewangan dan sebagainya untuk menarik. Antaranya adalah ahli-ahli parlimen dulu yang sudah pun menandatangani sokongan melalui surat akuan bersumpah untuk melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa, saudara, peristiwa apabila tidak terjalinnya kerajaan perpaduan yang disarankan oleh ke bawah duli yang oleh Pertuan Agong antara parti Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi bila terbentuknya kerajaan, kesan daripada kesediaan Datuk Seri Zahid Hamidi yang membawa 30 orang ahli parlimen daripada Barisan Nasional, maka terbentuklah kerajaan. Sebab itu mereka menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai orang yang bertanggungjawab membolehkan wujudnya kerajaan perpaduan ini. Maka sebab itu mereka saban hari berusaha untuk mencalarkan bawa Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO. Tapi bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk menjatuhkan beliau melalui UMNO tidak berjaya. Bila tidak berjaya, sebab orang yang ditaja untuk bertanding tidak pun mendapat tempat. Ahli-ahli UMNO, peringkat kaum dah sedar mereka ni sudah pun diketepikan, dan UMNO sudah pun melakukan islah dalam politiknya. Dunia matematik hari-hari politik, kerja tak jalan. Ini keadaan saya. Hari-hari kita cakap politik. Dan saya nak bagi tahu tak, saudara, mereka ini dia tak peduli dah. Mereka tak peduli rakyat nak hidup ke, nak mati ke. Mereka, itu persetan lah soal rakyat. Yang penting soal aku dan keluarga aku. Yang penting harta-harta yang aku miliki ini, kalaulah Anwar Ibrahim masih lagi di anjung kuasa di Seri Perdana, aku tidak selamat. Pasti aku akan disiasat. Pasti harta-harta yang terkumpul ini akan dirampas. Jadi untuk itu, kamu buat perang. Bukanlah perang gaduh, perang politik. Itu yang sedang dilakukan.
supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tersingkir daripada anjung kuasa. Dan sebab itu kabarnya mereka bersetuju pula. Dr. Mahathir pula bersetuju untuk menyertai PBM. Yang saya kata, dulu keluar, takkan masuk balik. Dan bersetuju pula kerana Dr. Mahathir bukan ahli parlimen, mengangkat Tan Sri Mahyudin kembali jadi Perdana Menteri. Pula dah, saya kata. Apa hal? Apakah rakyat boleh bersedia untuk menerima kembali Tan Sri Mahyudin menarajui anjung kuasa di Sri Perdana, sedangkan kita mengalami pengalaman yang cukup pahit? Waktu dia jadi Perdana Menteri, rakyat terkurung dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan yang paling panjang dalam sejarah, dan tak ada negara di dunia ini menggunakan isu COVID-19 ini untuk memasung warga kita duduk di rumah, tak boleh bergerak. Akhirnya ekonomi runtuh seruntuh-runtuhnya. Berapa ramai yang bunuh diri, saudara? Apakah keluarga-keluarga warga yang membunuh diri ini boleh menerima atau memaafkan pimpinan negara? Kamu punya pasal, saudara aku bunuh diri kerana tak tahan dengan gelojak hutang, beban yang ditanggung. Jangan lupa, saudara, berapa banyak rumah-rumah yang terpaksa menaikkan bendera putih. Makanan pun dah tak ada waktu itu. Apakah rakyat boleh lupa? Apakah Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Saleh, Pak itu, Pak ini boleh melupakan? Saya tidak yakin rakyat boleh lupa semua itu. Malahan, selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di anjung kuasa di Sri Perdana, beliau menekankan kepada SPRM, pastikan disiasat secara tuntas ke akar umbi kegiatan ini. Dan ini keadaan sekarang ini bila berlaku, maka terdedahlah. Sebagaimana contohnya, terdedahnya apa yang berlaku terhadap Jana Wibawa, yang kita tak tahu selama hari ini, saudara. Bagaimana kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyudin yang begitu indah mendendangkan, saya mewujudkan dana wibawa 7.2 bilion ini semata-mata untuk menyelamatkan kontraktor Bumiputra daripada bungkus, daripada gulung tikar. Tapi terdedah, bukan nama Bumiputra Melayu yang dapat, ada pula nama-nama yang bukan Melayu. Sedangkan Jana Wibawa itu diwujudkan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh kontraktor-kontraktor Bumiputra. Ini keadaan, saya. Apakah mereka boleh lupa? Apakah rakyat boleh menerima keadaan ini? Apakah mereka bersedia untuk menerima kedatangan Tan Sri Mahyudin untuk kembali ke anjung kuasa di Sri Perdana? Bagaimana? Sekarang ini sudah terdedah ubat-ubatan, vaksin yang dipesan era kepimpinan Tan Sri Mahyudin. Waktu itu Tan Sri Khairi Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan. Bagaimana vaksin-vaksin tersebut sekarang sudah lupus. Nilainya ratusan juta. Siapa yang tanggung? Daripada kantung wang negara. Dan lebih terdedah lagi, anak menteri pun sanggup melakukan kebejatan. Isu minyak, satu negara menjerit minyak dan minyak subsidi hilang dari pasaran. Tak ada. Rupa-rupanya syarikat anak menteri juga terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan, bagi saya lah, skandal minyak kelapa sawit subsidi. Jadi, apakah rakyat boleh menerima keadaan begini? Saya tak tahu. Sebab itu saya katakan, bagi mereka yang berada, yang mencari jalan usaha untuk berada di anjung kuasa, mereka tak peduli. Rakyat nak lingkup lah. Rakyat nak mati-matilah. Yang penting aku, keluarga aku, apa harta-harta Ismet Ulam Raja yang kukumpul sama hari ini terpelihara. Anak-anak aku yang mempunyai kekayaan terpelihara. Orang macam ni. Saudara Mokhtar Osman memanglah orang dah muak, orang kata ni. Saya tidak mengatakan sesiapa, saudara. Saya menceritakan apa yang berlaku pada negara kita sejak kerajaan UMNO Barisan Nasional ditumbangkan oleh pimpinan Dr. Mahathir dan timnya atas nama Kerajaan Perpaduan dahulu. Dr. Mahathir naik, apa jadi? Saya tak mau membangkitkan soal-soal resis yang lain, saudara. Tapi realitinya, selepas tumbangnya kerajaan UMNO Barisan Nasional, hutang negara yang hanya sekadar sekitar 580 bilion melonjak pada 1.5 trilion. Walaupun selepas Dr. Mahathir disingkirkan, naik Tan Sri Mahyudin, keadaan masih sama. Naik pula Datuk Seri Ismail Sabri, warga daripada UMNO, naik Presiden UMNO, tetapi tidak mampu. Ustaz Zainal, kau cakap apa sajalah Haji, kata, tak apalah. Saya nak marah-marah lah. Saya bagi saya untuk menceritakan, saudara.